Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu sekali lagi kita dalam siri bacaan kita terhadap kitab Talbis Iblis, membongkar tipu daya iblis berdasarkan panduan dari Al-Quran dan Hadis serta para alim ulama kita yang telah berusaha menjelaskan kepada kita tentang tipu daya iblis, yang terkhusus kepada mereka yang menampilkan pakaian agama, penampilan agama yang mana nampak seakan-akan itulah agama yang sebenarnya bukan dari agama. Dan talbis iblis ni dianggap satu perkara yang tidak disukai oleh agama, tapi dipakaikan dengan pakaian packaging agama. Sebab tu dia namakan talbis, iaitu pakaian yang menipu daya. Itulah maksudnya talbis iblis. Alhamdulillah, kelas kita hari ini dibawakan oleh Baqit Helwa, iaitulah Badan Kebajikan Islam, hal ehwal Badan Kebajikan Islam Telekom dan bahagian muslimat, insya-Allah. Hal ehwal wanita lah kot saya ingat. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Baqit Helwa dan sahabat-sahabat pendengar seluruhnya, di mana-mana media yang kita pancarkan secara langsung, sama ada di Facebook, di IG, di TikTok, dan seluruh channel-channel yang kita sharekan kita kongsikan itu, tak keluar dia punya tu. Baik, kembali kepada kitab kita. Perbahasan kita pada hari ini menyambung perbahasan yang sebelum daripada ni, di mana kalau sebelum ni kita bincangkan tentang satu keadaan manusia, orang yang taat kepada Allah, orang yang banyak ahli ibadat, banyak buat perkara-perkara yang pada kita dia buat itu mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada mereka sampai ke tahap meninggalkan makan minum dengan sengaja. Ada yang tak makan beberapa hari, ada yang makan hanya beberapa biji nasi saja dalam hari-hari tertentu. Selama 40 hari hanya makan sekian-sekian. Sedangkan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hari baginda tak makan, ada hari baginda tak minum, ada hari baginda berpuasa, ada hari baginda makan. Tetapi kalau hari yang Nabi tak makan kerana hari tersebut, seperti Nabi puasa hari Isnin, hari Khamis, itu kita panggil syariat puasa. Hari-hari yang lain Nabi tak makan, boleh jadi kerana Nabi tidak memiliki makanan. Dan hari-hari Nabi diberikan makanan yang sedap, Nabi akan makan makanan yang sedap tersebut. Nabi diberi makan kambing, Nabi diberi makan makanan yang enak, al-tharid, haisah, roti dicampur kurma, roti dicampur dengan mentega, kurma, macam-macam ya. Nabi SAW ada hari Nabi makan makanan yang enak, ada hari Nabi tak makan kerana tidak ada makanan, ada hari Nabi berpuasa kerana hari-hari itu disyariatkan untuk berpuasa. Baik, kita buangkan soal puasa. InsyaAllah, Alhamdulillah, semua kita sepakat ini ibadah. Kita sepakat bahawa ini adalah ibadah pada hari berpuasa. Kita buat pula hari Nabi SAW tak makan kerana tak ada tak ada makanan. Nabi tak makan kerana tak ada makanan. Tinggal lagi hari Nabi ada makanan, Nabi makan. Datang sebahagian daripada kumpulan manusia, tiba-tiba manusia ni dia menahan diri dari makan makanan yang elok, makanan yang sedap. Dia menahan diri daripada makanan-makanan yang baik kerana mengatakan ini adalah sebahagian daripada zuhud yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sampai ke tahap mereka hanya memakan beberapa hari sahaja. Mereka memakan beberapa hari yang sebagaimana yang kita dah bincangkan sebelum daripada ini. Contohnya dia buat macam kita kata apa? Dia tidak makan, berhenti makan buah-buahan yang hukumnya mubah. Dia berhenti makan makanan tertentu kerana seolah-olah ini adalah satu ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti penyiksaan diri yang dilakukan oleh Abu Yazid yang tidak minum selama setahun. Dia tak minum selama setahun kerana menganggap inilah zuhud. Dia tak makan sesuatu semakin setahun kerana inilah zuhud. Maka kita katakan bahawa perbuatan ini menyeksa diri dengan perbuatan yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan ketika ada. Ketika tak ada makanan, Nabi tak makan. Ketika hari berpuasa, Nabi tak makan kerana puasa. Itu tak apa. Tapi di saat seorang menganjurkan kita bermujahadah, menolak makan minum yang enak, dan menolak makanan minum yang diperlukan oleh tubuh, kerana itulah pada mereka kezuhudan, tak minum selama setahun, tak makan pakai buah-buahan selama setahun atas nama zuhud, maka perkara ini bercanggah, bertentangan dengan apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun orang yang melakukannya itu dianggap orang baik, orang soleh, pakaiannya baik dan sebagainya, tetapi dia lebih mirip kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan Islam. Islam, teladan kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam, Nabi kita adalah mengikut teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambungan kepada itu ialah ironinya golongan yang dinamakan begini. Macam mana? Okey, kita baca. Penulis berkata, diriwayatkan kepada kami di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya bahawa baginda bersabda, innallaha azza wa jalla yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Maksudnya, sesungguhnya Allah suka melihat kesan-kesan nikmatnya yang diberikan kepada hambanya. Apa maksud ni? Allah suka melihat kesan nikmatnya yang diberikan kepada hambanya. Apa maksud? Bakar bin Abdullah mengatakan, siapa yang diberi suatu nikmat, lalu nikmat tersebut terlihat padanya, dia disebut kekasih Allah yang memberitahukan nikmatnya. Adapun siapa yang diberi suatu nikmat, lalu nikmat tersebut tidak terlihat padanya, dia disebut orang yang dibenci Allah yang menentang nikmatnya. Berarti kalau Allah bagi kepada kita nikmat, Allah suka kalau kita gunakan nikmat tersebut dan nampak nikmat tersebut pada kita. Cuma jangan dalam keadaan yang melampau. Allah bagi kita makan, tapi seolah-olah kita tunjuk orang kita tak ada makanan. Padahal kat rumah ada je makanan. Allah tak suka macam tu. Jadi kisah kezuhudan orang yang mana mereka ini ada makanan tapi tidak makan kerana inilah zuhud pada mereka, bertentangan dengan hadis yang Nabi kata tadi. Jadi kalau Allah ada makan, makan. Melainkan hari berpuasa tak makan pun tak apalah, sebab hari itu memang niat puasa. Ni mereka tak niat puasa tapi mereka zuhud, tak makan, tak minum, kamu berpuluh-puluh hari. Ini bukan sebahagian daripada syariat Islam. Baik. Sebab tu Nabi ada pakaian yang cantik, Nabi juga ada pakaian indah. Waktu sahabat ajak Nabi makan makanan enak, Nabi makan. Nabi tak tolak. Sebab apa? Itu adalah antara nikmat yang Allah kurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, menyambung bacaan kita. Menyedikitkan makan yang terlarang bagi kita, yakni menyedikitkan makan yang melebihi batasan kewajaran. Okey. Menyedikitkan makanan yang terlarang bagi kita ialah menyedikitkan makanan yang melebihi batasan kewajaran.
Yang dilarang ni bukan makan sikit kalau dia ni diet, makan portion. Pasal apa? Saya kena diet, kalau lebih nanti obesity. Yang tu tak apa. Pasal itu tidak dilarang. Kerana kita wajar menyedikitkan makanan yang berlebihan daripada keperluan tubuh kita. Yang dimaksudkan dalam perbahasan ini ialah perbuatan golongan-golongan sufi yang melampau dalam menyedikitkan makanan. Makan 7 biji bertih goreng setiap hari. Makan hanya beberapa titik air, minum beberapa titik air dalam masa sehari. Sebahagiannya hanya makan dan minum, hanya makan sangat minimum kerana atas alasan mereka nak meninggalkan dunia. Ini dilarang. Keadaan seperti ini terbalik di kalangan sufi di zaman ini. Tiba-tiba bila dibanding dengan sufi zaman ni terbalik. Zaman dulu begitu zuk sampai tak makan tak minum. Jadi kata ironinya terbalik zaman ni. Yang pemikiran mereka hanya tertuju pada makanan. Seperti halnya para pendahulu mereka yang hanya tertuju kepada rasa lapar. Kalau sufi zaman dulu duk fikir rasa lapar, sufi zaman ni fikir makanan pula. Terbalik dia kata. Mereka biasa makan siang dan makan malam lengkap dengan manisannya. Padahal semua itu maupun sebahagian besarnya didapatkan dari wang kotor. Dia tak kisah, yang ada makanan. Ni, keliling mereka, orang sufi zaman ni dikelilingi oleh pembesar-pembesar. Orang kaya. Orang zaman dulu lari daripada ni. Zaman sekarang ni sufi-sufi datang majlis sufi kereta BMW, Mercedes, Ferrari, macam Lamborghini. Buat pula di rumah-rumah orang kaya. Dia tak pergi duduk dah. Majlis orang miskin tak duduk dia. Zaman sekarang ni terbalik dia kata. Ironinya, ni penulis kita ni tulis ratusan tahun dulu ni. Ironinya, zaman lah ni mereka dah terbalik daripada sufi zaman dulu. Sufi zaman dulu tak makan tak minum. Sufi zaman lah ni duduk majlis-majlis apa zikir dia di rumah orang-orang kaya. Lepas habis zikir makanan bertimbun-timbun. Tak ada dah nilai zuhud tu. Okey? Mereka apa? Tak kisah dah. Orang tu mari daripada duit mana apa mari dia tak kisah. Yang penting ada majlis dia. Mereka tidak mahu mencari dunia dengan kerja atau usaha, tetapi mereka juga tidak fokus saat ibadah. Mereka asyik menganggur dan berleha-leha, bersenang-senang sehingga pemikiran sebahagian besarnya tertuju pada makan dan main sahaja. Jika ada seorang dari kaum ini yang berbuat baik, mereka akan mengatakan bahawa dia sedang bersyukur. Namun, manakala seorang dari mereka berbuat buruk, mereka mengatakan bahawa dia boleh mohon keampunan. Mereka menyebutkan sesuatu yang mereka wajibkan kepada diri sendiri sebagai kewajipan, padahal menyebut sesuatu yang tidak disebut syariat adalah sebagai kewajipan adalah sebuah pelanggaran terhadap syariat itu sendiri. Jadi demo ni bab makan bab minum satu, kemudian bila dia buat baik, dia kata ini tanda orang bersyukur. Bila dia buat jahat, dia kata ini sebab dia nak bertaubat kepada Allah dan minta ampun. Dah bahkan dalam sebahagian perkara mereka mewajibkan sesuatu yang tidak ada dalam agama. Padahal mewajibkan sesuatu yang tidak ada dalam agama merupakan pencabulan dan pelanggaran terhadap kesucian agama Islam itu sendiri. Aku pernah melihat seorang dari mereka yang pada waktu diundang menghadiri jamuan, mereka makan dengan rakusnya. Dia makan dengan rakusnya. Dia memilih-milih makanan enak dan kadang memenuhi saku bajunya dengan berbagai makanan tanpa seizin tuan rumah. Ini merupakan perbuatan haram menurut ijma'. Sebahagian geng-geng yang panggil ni oleh kerana dia biasa makan kelaparan. Tiba-tiba ataupun sekarang ni dia hanya tuju kepada makanan. Bahkan lebih-lebih pula. Sampai peringkat sebahagian daripada mereka mengumpul makanan pula, makanan-makanan percuma kerana mereka tidak ada pekerjaan dan juga usaha. Kata penulis kita, aku juga pernah melihat seorang syekh dari kalangan penganut sufi mengambil makanan untuk dibawa pulang tanpa izin. Maka tuan rumah menghampirinya lalu mengambil kembali makanan itu. Baik, jadi ini dua-dua tak boleh. Melampau dalam tu pun tak boleh, terlalu melampau dalam mengejar makanan pun tidak boleh. Kita bersederhana sebagaimana yang Nabi SAW ajar, yang ada kita makan. Time tak ada, kita makan apa yang ada. Time berpuasa, kita berpuasa mengikut hari-hari yang disyariatkan berpuasa.
Bersederhanalah dalam beragama. Yang penting kita mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang seterusnya, talbis nyanyian, tarian dan wajd atau ektasi. Oh, ektasi ini mabuk lah, mabuk. Nyanyian, tarian dan juga wajd. Mabuk ataupun fana, bahasa kita fana. Dia sampai ke tahap fana. Itu dia panggil, dia sudah mendapati satu kenikmatan pada dia lah. Khayalan dia, hipnosis. Baik. Penulis berkata, ketahuilah bahawa mendengarkan nyanyian boleh mengakibatkan dua keburukan bagi jiwa. Pertama tuan-tuan, apa maksud nyanyian ni? Kadang-kadang orang sufi ni kan, dia suka menyanyi. Malah ada seorang tu dia kata apa? Kalau kita selawat ni cemuh, dia kata. Cemuh selawat. Selawat ni dia cemuh, dia kata. Lepas tu macam mana? Kita kena berqasidah lah. Qasidah tu seronoknya. Yang maknanya kalau dia kata selawat tu cemuh, qasidah tu seronok, yang dia nak bukan qasidah tu, yang dia bukan selawat tu, dia nak adalah nyanyian tersebut. So kita ni nak cari amalan yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak boleh berselawat melainkan dengan lagu dan irama? Apakah kita tidak boleh berzikir melainkan dengan lagu dan irama? Jawapannya tidak. Semalam saya pergi ke satu masjid. Nak kuliah tu, ustaz tu buka majlis. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum saya mulakan, kita pakat-pakat berdoa dulu kepada Allah. Saya dah ingat aku nak bismillahirrahmanirrahim. Tak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dia doa lagu tu. Ya Allah, apa? Ya Allah. Adalah dalam lagu-lagu dia tu. Saya pun Allahu Akbar. Apakah doa ni tidak boleh doa melainkan dengan lagu? Bahkan kalau kita perhatikan panduan Allah dalam berdoa, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Berdoalah kepadamu dengan kerendahan diri dan suara yang perlahan. Kita minta, ya Allah ampunkanlah dosa-dosaku, ya Allah berikan. Kita minta lagu tu, mari dia Rabbi syrah li sadri. Saya kata ya salam. Macam mana orang ni? Ada orang minta istighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Dia kena lagu menyanyi dia sampai ya Allah ampunkan. Kita kata dia nak apa sebenarnya? Apakah nyanyian itu termasuk dalam bentuk ibadah? Para salaf dulu mereka banyak berselawat kepada Nabi dengan membacakan hadis. Bila bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Sikit-sikit Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam mereka berselawat dengan bacaan hadis. Orang-orang ahli ilmu, dia tak ada duduk melagu macam-macam. Kita ni Al-Fatihah dah jadi lagu, selawat dah jadi lagu, doa dah jadi lagu. Apakah ini ibadah? Kalau kita betul beribadah kepada Allah, ikutlah petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan ketahuilah, nyanyian ni mengakibatkan keburukan bagi jiwa dalam dua perkara. Pertama, hati tu jadi lalai dari merenungkan keagungan Allah dan lalai dari melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, setelah lalai, hati itu pula condong kepada kenikmatan yang sementara, yang akhirnya mendorong agar berusaha mendapat berbagai kenikmatan yang diinginkan, terutamanya hubungan badan. Boleh sampai ke tahap bila dengar nyanyian suara wanita tu, gairah pun datang. Sehingga akhirnya
berakhir dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dikata kepuncak dari kenikmatan hubungan badan tidak boleh diraih kecuali dengan wanita-wanita baru, dan tidak ada jalan untuk memperbanyakkan wanita-wanita baru dengan cara yang halal. Atas dasar itulah mendengarkan nyanyian terbukti berdampak atau berkesan pada satu penzinaan. Ini penulis kita kata berakhir dengan apa? Penzinaan. Jadi ada hubungan yang sangat erat antara nyanyian dengan penzinaan. Terutamanya kalau yang menyanyi itu adalah wanita-wanita. Kalau pun tidak berlaku dengan wanita si penyanyi, dia boleh membangkitkan rasa kepada tubuh atau hati orang lelaki jahat, boleh pergi melampiaskan nafsunya pada wanita lain. Tapi secara umumnya ada hubung kait antara nyanyian kepada penzinaan, ikut pengarang kita ni. Okey, mungkin dia kata yang menyanyi tu dia baik wanita, tapi suara dia tu telah menggetarkan hati seorang lelaki. Boleh jadi yang jahat ni dia tak pergi buat kepada si penyanyi, dia pergi buat kepada wanita lain. Ataupun dia memang sudah ada pasangan-pasangan haram dia, bila dengar nyanyi lagi membangkitkan nafsu dia untuk kembali kepada kekasih haramnya. Dan ini bahayanya nyanyian, kerana dia adalah seruling bagi syaitan. Kerana nyanyian merupakan kenikmatan rohani, sedangkan perzinaan merupakan kenikmatan jiwa yang paling besar. Hubungan itu terjadi kerana merasakan kenikmatan sesuatu secara otomatik mendorong penikmat agar merasakan kenikmatan sesuatu yang lain, khususnya yang erat kaitannya dengan sesuatu tersebut. Usai iblis putus asa untuk mendengarkan suara yang diharamkan dari kalangan ahli ibadah, semisal suara kecapi, maka dia pun melirik makna yang dihasilkan alat muzik tersebut. Lalu iblis memasukkan makna itu dalam nyanyian yang tidak diiringi oleh alat muzik, dan ia meyakinkan para ahli ibadah bahawa hal itu adalah sesuatu yang baik. Mula-mula dia masukkan dalam suara nyanyian dengan suara kecapi alat muzik. Kemudian sampai ke tahap bila kata alat muzik haram, azab haram, maka dia pun beralih kepada talbis nyanyian yang tidak diiringi dengan alat muzik, tapi makna yang dihasilkan sama seperti alunan alat muzik. Berarti dia mula bermain bait-bait yang sebenarnya sebelum ini ada alunan muzik, cuma melalaikan dari Allah dan melalaikan dari zikir, cuma tanpa ayat alat-alat muzik tu lagi. So iblis boleh bermain dalam dua keadaan, satu pada liriknya, satu pada iramanya, alunan muziknya ataupun irama liriknya, dan meyakinkan mereka bahawa tak apa, benda ni baik, pasal lirik dia baik dan sebagainya, tapi natijahnya mereka lalai mengingati Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan iblis sebenarnya ialah menjerumuskan secara perlahan, yakni dengan mendorong mereka dari sesuatu yang jelas menuju sesuatu yang samar. Okey, asalnya jelas haram, dia pun pergi tolak sikit, nampak macam tidak haram, samar. Akan tetapi orang yang pemahamannya mendalam ialah orang yang memandang sebab dan akibat, serta yang dapat mencermati tujuan akhir dari implikasi dari sesuatu. Memandang remaja belia yang belum tumbuh janggut memang merupakan hal mubah jika dia tidak menimbulkan gelojak syahwat. Akan tetapi jika tidak ada jaminan tersebut, maka tidak dibolehkan memandang mereka. Kadang-kadang yang menyanyi tu kata tak apa, bukan perempuan punya nyanyi, budak lelaki handsome, tu dia. Lebih lagi dengan main handsome, syaitan pun duk cucuk-cucuk, akhir sekali dengan lelaki-lelaki pun dia apa? Dia langgar juga. Wal'iyadzubillah. Hukum mencium anak perempuan berusia 3 tahun juga boleh jika tidak disertai syahwat. Namun jika disertai syahwat, ia menjadi haram hukumnya. Sama halnya berduaan dengan wanita yang termasuk mahram. Jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, haram hukumnya menurut syariat Islam. Renungkanlah
kaedah syariat ini. Itu asal. Adapun pendapat sufi pada nyanyian macam mana? Suka menyanyi ni, suka sangat menyanyi. Pendapat sufi mengenai nyanyian. Ini buku yang ditulis oleh Ibnul Jauzi dalam membongkar kedok ataupun pekung orang-orang yang sebenarnya dia suka kepada nyanyian tapi dia datang dalam bentuk pakaian-pakaian ahli agama. Okey. Penulis berkata, para ulama membahas nyanyian secara panjang lebar. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan tanpa makruh, ada pula yang tetap memakruhkan meskipun membolehkan, meski membolehkan. Yang boleh tapi makruh. Keputusan akhir persoalan ini sebagai berikut. Terlebih dahulu kita perlu memerhatikan esensi sesuatu, kewujudan sesuatu. Kemudian baru dihukum haram, makruh ataupun selainnya. Kita perhati dulu dia. Nyanyian tu apa dia? Nyanyian digunakan untuk menyebutkan sejumlah hal. Misalnya nyanyian para jemaah haji di tengah perjalanan. Sejumlah orang ajam datang dengan niat ibadat haji. Di tengah-tengah jalan mereka melantunkan bait-bait syair yang menyebut tentang Kaabah, air Zamzam, maqam Ibrahim. Mendengar lantunan syair seperti ini hukumnya mubah kerana mereka melantunkannya untuk kesenangan dan tidak pula menyimpang dari batas kewajaran. So kalau dia ada menasyid pergi haji, nak pergi haji, semangat dia pergi haji tu. Jadi dia pun lantunan itu membangkitkan semangat dia nak pergi haji atau sebagainya, dalam tidak melampau, tidak sampai kata itulah zikir dia sepanjang musim haji, tak ada. Zikir sepanjang musim haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tapi celah-celah tu dia teringat kai Zamzam, dia pun sebut syair tentang Zamzam. Dia teringat kepada Kaabah, sebut syair tentang Kaabah. Lepas tu dia ulang zikir-zikir tentang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kalau dari sudut begini asalnya mubah. Okey. Kerana mereka melantunkannya untuk memberikan ketenangan kepada mereka waktu musafir dan tidak pula menyimpang dari batas kewajaran. Semakna dengan itu para mujahid, mereka biasa menandungkan bait syair bagi membangkitkan semangat untuk berperang di jalannya. Seperti mana kata syair Fudail bin Iyad rahimahullah, dia kata kepada Abdullah ibn Mubarak, syairnya yang masyhur, ya abid al-haramain, law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu, man kana yakhdibu khaddahu bidumu'ihi fanuhuruna bidimaina tatakhaddabu. Dia kata, wahai ahli ibadat di dua tanah suci, kalau kamu lihat apa yang kami buat, nescaya kamu akan anggap ibadatmu hanyalah permainan. Kenapa? Kerana di saat orang membasahkan pipi mereka dengan air mata ketakutan, kami pula membasahkan leher kami dengan darah-darah syuhada. Kami juga membasahkan leher-leher kami dengan darah kami sebagai syahid, sebagai syuhada. Jadi ini antara bait-bait yang memberi semangat kepada mereka. Jadi bait macam ni tak apa. Termasuk dalam hal ini bait-bait syair yang dilantunkan para pejuang yang menentang duel, iaitulah tarung satu lawan satu sebelum dimulai pasukan peperangan antara pasukan mukmin dan kafir. Kadang-kadang ada bentuk peperangan ni sebelum daripada ni ada barisan tentera kafir, ni barisan tentera Islam, keluar dulu seorang sama seorang. Masa keluar juga mereka melantunkan syair-syair semangat supaya orang yang berperang tu rasa semangat, dia boleh mengalahkan musuh dia. Yang ni tak apa. Termasuk pula ke dalam pengertian tersebut bait-bait syair yang dilantunkan para penunjuk jalan di jalanan Mekah, seperti kata-kata berikut. Penunjuk jalan memberi khabar gembira, menyampaikannya seraya berkata penuh harap, esok hari kamu akan melihat pohon talh dan itulah saat kamu melihat pergunungan. Jadi syair-syair ini untuk menunjuk jalan, boleh. Syair yang semisal itu membangkitkan semangat unta maupun manusianya, namun kobaran semangat ini tidak diikuti kesenangan yang menyimpang dari batas kewajaran. Penulis berkata, Nabi SAW mempunyai penggiring unta yang bernama Anjashah. Di satu hari, unta itu berjalan lebih cepat kerana digiring dengan lantungan syair huda. Dia ada, syair ni, bahar ni dia ada lengguk-lengguk dia. Jadi bila orang duduk atas tu,
dia syair kuat, jadi syair unta tu pun akan ikut rhythm tu. Macam kita naik kuda kan. Dia ada bunyi dia. Jadi bila baca syair, rhythm tu menyebabkan tuan penunggang unta tu dengan rhythm syair tu dia jadi cepat. Jadi kata dia, Anjashah ni satu hari unta tu jalan cepat kerana digiring dengan lantungan syair huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya Anjashah, ruwaidaka sauqan bil qawarir." Wahai Anjashah, perlahan-lahanlah kamu membawa kaum wanita yang mudah pecah seperti botol kaca. Bawa belakang orang perempuan, jangan kamu laju sangat. Jangan laju sangat. Pasal mereka tu, mereka adalah lemah seperti botol kaca. Disebutkan dalam hadis Salamah bin Aqwa, dia mengisahkan, pernah kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar dan kami pun melakukan perjalanan di malam hari. Seorang di antara rombongan yang ikut berkata kepada Amir bin Aqwa, "Bersediakah engkau memperdengarkan bait syairmu kepada kami?" Amir bin Al-Aqwa adalah seorang penyair. Dia lantas menggiring rombongan sambil melantunkan syair. "Wahai Allah, andai bukan kerana-Mu, tentu kami takkan meraih petunjuk, tidak bersedekah dan tidak pula salat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami dan pendirian kami teguhkanlah saat nanti musuh berada di hadapan." Maka Rasulullah SAW pun bertanya, "Siapakah si penggiring itu, yang penyair itu?" Mereka menjawab, Amir bin Al-Aqwa. Nabi SAW kemudian bersabda, "Semoga Allah merahmatinya." Jadi diriwayatkan perkara ni dibenarkan dalam agama. Syair-syair begini dibenarkan dalam agama. Sekali-sekala, okey. Diriwayatkan kepada kami dari Asy-Syafi'i. Dia berkata tentang ini, mendengarkan syair-syair huda dan senandung-senandung orang Arab, hal itu tidak menjadi masalah. Seperti inilah syair yang disenandungkan di Madinah. Terkadang mereka menyenandungkannya dan disertai dengan tabuhan rebana. Salah satu contohnya seperti disebutkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah, bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke kediamannya di hari-hari Mina, dan saat itu di dekatnya ada dua orang gadis sedang menabuh rebana. Rasulullah SAW tengah berbaring dengan sekujur tubuh tertutup kain. Abu Bakar spontan menghardik kedua wanita itu kerana menabuh rebana di rumah Nabi SAW. Mendengar hardikan itu, Rasulullah SAW menyingkap kain yang menutupi wajah baginda dan bersabda, "Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, kerana hari ini adalah hari raya." Okey. Penulis berkata, secara zahir dua gadis tersebut masih kecil kerana Aisyah radhiyallahu anha pada ketika itu masih kecil. Penting diketahui bahawasanya Rasulullah SAW biasa saja bawa budak-budak seusia Aisyah ni untuk main dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi melalui nukilan di atas terlihat jelas apa yang mereka senandungkan. Bait-bait syair yang mereka senandungkan bukanlah satu hal yang membuat girang. Rebana-rebana mereka juga bukan seperti yang dikenali di saat ini. Contoh lainnya iaitu syair yang disenandungkan oleh orang-orang yang belajar bersikap zuhud, yang dapat menggerakkan hati untuk mengingatkan akhirat, dan itu biasa mereka istilahkan sebagai zuhdiyat. Zuhdiyat itu seperti ucapan salah seorang dari mereka, "Hai yang pergi dan pulang dalam kelalaian, sampai kapan kamu anggap keburukan itu kebaikan? Sampai kapan kamu tidak takut tempat perhentian? Di sanalah Allah menjadikan seluruh badan. Semua anggota tubuhnya akan berbicara. Aneh sekali, padahal kamu punya penglihatan. Bagaimana mungkin kamu menyimpang? Kian menjauh dari jalan yang jelas terlihat." Baik-baik syair seperti demikian ini hukumnya mubah. Mubah ni maksud apa? Harus, boleh. Kalau sekadar kita bersyair, naikkan semangat, naikkan kadang-kadang kita rasa menunjuk jalan dan sebagainya, memberi keinsafan, okey, boleh sekali-sekala. Okey, baik-baik seperti inilah yang disyariatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal seperti hal yang mubah. Disebutkan dalam riwayat Abdus, aku mendengar Abu Hamid Al-Khalqani
bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Abu Abdullah, bagaimana pendapatmu tentang qasidah-qasidah yang dapat melembutkan hati, yang menyebut tentang syurga dan tentang neraka?" Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Contohnya apa?" Aku pun kata, ketika kalau Rabbku bertanya menegur, "Tidakkah kamu malu mendurhakai aku? Kamu sembunyikan dosa-dosamu jauh dari pandangan makhlukku, lalu kamu datang kepadaku dengan membawa serta kemaksiatan." Imam Ahmad berkata, "Cuba ulang sekali lagi." Aku pun mengulang-ulang bait tersebut. Imam Ahmad lantas berdiri lalu masuk ke rumah dan menutup pintunya. Aku mendengar tangisan Imam Ahmad dari dalam rumah dan terdengar samar ucapannya, "Kalau Rabbku bertanya menegur, tidakkah kamu malu mendurhakaiku? Kamu sembunyikan dosa-dosamu jauh dari pandangan makhlukku, lalu kamu datang kepadaku dengan membawa serta kemaksiatan." Jadi Imam Ahmad ambil syair tu, Imam Ahmad sendiri pun menyantunkan syair tu kerana dia rasa terkesan dengan syair tersebut. Ada juga syair-syair yang disenandungkan orang yang menangis sambil meratap, membangkitkan kesedihan dan tangisan. Syair-syair ini terlarang lantaran isi yang terkandung di dalamnya. Tengok pula. Kalau lain tiba-tiba yang meratap, membangkitkan ratapan, tangisan, sedang meratap tu benda yang diharamkan dalam agama. Okey? Kemudian beza lagi, syair-syair yang disenandungkan oleh para penyanyi yang menyebutkan tentang keindahan tubuh kaum wanita, yang syair sebut tentang arak, yang membangkitkan syahwat, yang menyimpang dari batas kewajaran, serta membangkitkan kesenangan untuk bermain-main yang terpendam di dalam jiwa. Selama ni nak dah ni, tapi duk tahan-tahan. Ada orang syair atas nama agama berbum meletup. Inilah yang kita naknya. Padahal yang dia nak adalah hiburan itu. Okey? Seperti nyanyian dengan iringan alat muzik yang telah dikenal zaman sekarang. Sekarang ini ramai pula orang-orang yang menyanyi atas nama agama, dengan lirik-lirik agama duk menyanyi seolah-olah itu adalah zikir. Dia buat kata zikir. Dia buat zikir yang dia anggap ibadah. Padahal nyanyian tidak akan nyanyian ni sekadar nak bagi semangat, kali sekala nak bagi keinsafan dalam bab-bab ayat yang melembutkan jiwa. Tapi dia bukan bentuk ibadat khusus yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata kalau nak selawat cemuih, yang kita kena buat ialah qasidah. Yang tu terbalik. Tidak pernah diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian. Ada atau misalnya perkataan penyair berikut, "Kulihat keemasan hingga kamu kira, kulitnya keemasan hingga kamu kira, api memecik kuat dari pipinya. Mereka takuti aku dengan pembeberan aibnya, andai saja dia setia dan aku yang membeberkan aibnya." Pada nyanyian-nyanyian dan syair-syair semacam ini, mereka telah mencipta berbagai jenis lantunan irama. Namun semua itu hanya akan mendorong para pendengarnya keluar dari batasan kewajaran selain membangkitkan hawa nafsu. Yang dahsyat lagi, saya tengok ada satu video di Indonesia tu, geng-geng kumpulan yang pelik-pelik ni, lepas daripada majlis ilmu dia, seorang wanita bangkit duduk danduk di tengah ramai-ramai. Menghiburkan mereka dengan, saya tak tahulah alasan dia macam mana, tapi itu jelas fitnah dia. Seorang wanita dengan danduknya, dengan alunan lenggoknya, nyanyi depan lelaki setelah habis pengajian atas alasan memberikan ketenangan kepada hati mereka. Wal'iyadzubillah. Islam tidak diajar dengan perkara berikut. Mereka juga punya sesuatu yang disebut basit, yang menggerakkan hati secara perlahan. Lantas mereka menyanandungkan nasyid yang juga menggoyang-goyang hati secara tidak langsung. Ditambah pula dengan hentakan tongkat yang sesuai dengan lantunan nasyid. Di samping juga tabuhan rebana yang ia menghentak-hentak, serta jari-jari telunjuk yang melingkup di atas seruling. Inilah bentuk nyanyian yang dikenal di zaman sekarang. Dan ini ada macam-macam lah, dengan tabuh rebananya, serulingnya, tongkat, macam-macam. Maka penulis mengatakan, sebelum mengutarakan boleh, haram atau makruhnya nyanyian, terlebih dahulu seorang yang berakal menasihati diri sendiri maupun saudara-saudaranya bahawa terus mewaspadai tipuan iblis yang memperlakukan nyanyian ini seperti tipuan-tipuan sebelumnya
yang semuanya disebut dengan nyanyian. Orang tersebut tidak boleh memahami semuanya dengan satu makna, lantas mengungkapkan si fulan membolehkannya sedangkan si fulan memakruhkannya. Jadi kata pengarang kita ni, kalau orang ulama kata boleh, kena faham dulu yang dia kata boleh tu macam mana, yang kata tak boleh tu pula macam mana, supaya kita kita anggap ulama ni kata boleh, padahal yang dia kata boleh tu syair ni. Adapun dengan alat muzik dan sebagainya, dona macam-macam tu, yang tu. Ataupun yang irama-irama, qasidah-qasidah macam tu, yang mana menyimpang daripada cara yang asal, itu sebenarnya mesti kita faham balik-balik. Terlebih dahulu kita mulai dengan menasihati diri sendiri sesama saudara, dan inilah yang utama. Selanjutnya kami sampaikan bahawa seperti diketahui, watak manusia hampir sama dan nyaris tidak berbeza satu sama lain. Andai ada seorang pemuda berbadan sehat dan berwatak lurus mengutarakan bahawa kecantikan tidak membuat hatinya terusik, tidak berpengaruh bagi jiwanya dan tidak membahayakan agamanya, maka kami tegaskan bahawa kami tidak percaya perkataannya, kerana setahu kami dan kami yakini manusia sekurang-kurangnya lebih kurang sama. Kurang lebih sama. Kalau orang kata, tu orang jahat, kita ni, tahap kita ni, kalau orang menyanyi gelek sekalipun, hati kita dah tak cenderung kepada wanita. Sembang, ya kata penalar kita ni. Aku tak percaya. Pasal apa? Sifat manusia ni kebanyakannya lebih kurangnya. Ni, tak ada manusia yang hati dia kebal daripada perkara-perkara macam ni. Hati manusia tu lebih kurang je. Cuma, ada yang kuat, ada tak kuat, dia bergantung kepada keimanan seseorang. Jadi pada asalnya, dia akan cenderung kepada nyanyian dan hiburan ini, walaupun dia ni kata dia tak rasa. Pada mulutnya dia kata dia tak cenderung, tapi sebenarnya apabila dengar, lama-lama hati dia akan cenderung juga. Pasal sifat manusia tu begitu. Jadi penulis kita ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, agak panjang lagi perbahasan kita ni. Cuma kita akan berhenti di sini. Okey. Kita akan sambung macam mana kisah nyanyian ini dijelmakan sebagai bentuk ibadat oleh sebahagian daripada orang, dan orang percaya ini adalah bentuk ibadat, sehingga dia ada sampai lebih suka kepada qasidah daripada baca Quran. Duduk di tahfiz dah tu, minat qasidah lebih daripada minat Al-Quran. Allahu Akbar. Ini fitnah. Fitnah apa lagi kalau nak kata lebih daripada ni? Fitnah. Hari ni berapa belas? 14. Okey. Fitnah yang berlaku kepada mereka, di mana mereka menganggap alunan-aliran itu memberi keinsafan, dan itulah ibadat yang mereka ambil sebagai cara hidup mereka. Sedangkan orang-orang yang benar keimanan, dia akan berpegang kepada Quran. Hiburan mereka Quran. Kadang-kadang ada syair. Hiburan mereka adalah zikir. Kadang-kadang syair. Tapi tidaklah kata sepanjang waktu dia duduk Allahu Akbar. Selawat tu mesti dengan qasidah. Zikir gitu mesti dengan syair. Doa macam tadi, Rabbi syrah li sadri. Kalau dia baca Allahumma ufilli, Allahumma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Lebih mendatangkan keinsafan daripada duduk nyanyi-nyanyi. Allahul Musta'an. Kita ni jadi manyuk minat pula pada nyanyian, lebih-lebih pula. Sebab tu nanti kita akan sambung lagi bab ni, macam mana talbis iblis boleh masuk dan menyebabkan orang cenderung kepada nyanyian dan meninggalkan ibadat yang asal, padahal atau dalam keadaan mereka menyangka mereka sedang buat ibadat. Sehingga mereka kata, sudah berselawat ke hari ini? Maksudnya sudah berselawat, baca qasidah ada ke selawat ini? Pada kita duduk Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia katakan Putrajaya berselawat. Apa maksud Putrajaya selawat? Dengan qasidah-qasidah. Kota Baru berselawat, qasidah-qasidah. Kalau orang tu selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala, baca hadis dan sebagainya, sudah berapa banyak selawat mereka ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah bentuk talbis. Iblis menampakkan kalau orang duduk zikir selawat pada Nabi, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan selawat. Pada dia selawat ni kena qasidah. Ini talbis. Jadi insya-Allah kita akan lanjutkan lagi bab ini. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kefahaman
Allah taufikkan kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar, dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi sendiri, dengan cara yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih kita, dan Nabi lah petunjuk kepada kita dalam semua bentuk amalan ibadah. Termasuklah selawat, termasuklah zikir, termasuklah puji nama Allah, sebagai tahlil dan seumpama dengannya. Semua ni kita kena berpandu kepada syariat yang jelas yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita jumpa lagi. Kita masih lagi sambung bab ni nanti, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada pihak Bukit Helwa yang telah membawakan sesi kali ini, dan para yang menonton, para penonton siaran ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.